warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali kepada adik-adik, janganlah kita leka, janganlah kita lalai dengan telefon masing-masing. Tapi ala-ala telefon tu dah kat tangan, apa kata? Kita like je lah FB page, mantap, share. Kerana kat sana ada banyak konten-konten menarik dan terkini yang di-upkan posting kat situ. Jom ramai-ramai kita like dan share dekat mantap share. Alamak, mantap share. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhibur saya tengok iklan Amir tadi ya. Mantap Amir ya, walaupun buat iklan tapi masih boleh berjenaka ya. Mantap. Baik. Terima kasih kerana hadir pada hari ini untuk menyaksikan kita punya live yang bersiaran untuk memberikan info-info yang menarik kepada anda. Sudah pastinya kita bersiaran di 3 saluran. Yang pertama di Facebook Kardok, yang kedua Akademi Al-Islah, dan yang ketiga Mantap Share. Di Mantap Share, pastikan kita follow, like dan sama-sama kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat. Baik, apa khabar semua? Jadi hari ini kita nak kupas ataupun kita nak bincang berkenaan dengan satu topik yang mana tajuknya itu kena dengar baik-baik. Tajuk tu kena dengar baik-baik dan kena dengar dia punya huraiannya daripada mula sampai ke habis, sebab kalau dengar separuh takut fahamnya lain. Kan. Kalau faham lain tu yang jadi masalah tu. Topik kita malam ni berkenaan dengan orang baik masuk neraka. Topik kita orang baik masuk neraka. Kalau dengar topik saja, kalau dengar tajuk saja, apa ke benda topik dia ni? Orang baik masuk neraka. Orang baik masuk syurga lah. Apa pula masuk neraka pula? Yang neraka tu orang jahat. Baik syurga. Ya memang. Itu secara asasnya, secara umumnya, secara awalnya, secara dasarnya, memang orang baik syurga, orang jahat itu neraka tempatnya. Tetapi, kita kena faham, di sebalik ulaika lahum uqbaddar, dan di sebalik walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir, orang baik itu akan dapat sebaik-baik tempat kembali dan orang jahat itu wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tetapi dalam perbincangan saya pada malam ni di Mantap Syekh ni, kita nak tahu dengan lebih lanjut sebenarnya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW di dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mesti nak dengar kan? Mesti nak tahu kan? Apa benda hadis tu? Apa yang ada dalam hadis tu? Baik, sama-sama kita lihat. Saya terus sebut huraiannya sebab hadisnya panjang, saya terus sebut huraiannya. Di dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, diriwayatkan daripada seorang perawi yang cukup popular, namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dan duduk di tangga pertama sahabat yang disebut sebagai 10 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi hadis ini bukan main-main. Hadis ini satu hadis yang dimuatkan di dalam kitab 40 hadis yang dihimpunkan. Baik. Yang pertama, Abu Hurairah kata, dia dengar Nabi SAW cakap, ada 3 golongan yang di atas dunia, dia ni nampak baik. Atas dunia memang bagus, atas dunia sangat-sangat baik, orang nampak dengan mata kasar, dia ni adalah seorang yang sangat-sangat baik dan amalannya sangat-sangat hebat. Siapakah 3 orang itu? Yang pertama, namanya adalah orang yang mati syahid. Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang alim. Orang yang alim. Okay? Alim dan seorang qari. Alim satu hal, qari satu hal. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Saya ulang, ada 3 orang. Yang pertama syahid. Yang kedua alim, lagi qari. Yang ketiga dermawan. Tetapi 3 orang yang amalannya cukup hebat ini, di akhir hidupnya,
di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun tertanya-tanya, apa pasal dia ni duduk di atas dunia baik, buat amalan yang baik, dia sangat-sangat bagus, tetapi kenapa dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Soalan dia, kenapa dihumban di dalam neraka Allah? Oleh kerana itu, hadis ini mengancam orang yang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, dengan niat untuk gain, orang kata pujian daripada manusia, dan dengan niat tidak ada lain mengharapkan sesuatu balasan daripada manusia. Hadis ini terangkan kepada kita, kalau hang nak buat sesuatu, kalau hang nak buat apa-apa daripada benda baik itu sekecil-kecil perkara, sampailah benda itu benda yang baik sebesar-besar benda yang hang nak buat, maka hang kena jaga betul-betul hang punya hati. Hang kena jaga hang punya hati, kena jaga hang punya dalaman, kena jaga hang punya roh, supaya apa yang hang buat itu mengundang kepada redha Allah, bukan mengundang kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tengok. Saya ceritakan dalam satu kronologi penceritaan bagaimana 3 orang ini boleh dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengar dengan teliti, tengok elok-elok, mantapkan jiwa, maka dengar sehabis baik. Okey. Yang pertama, ketika mana ada golongan yang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari Yaumuddin, hari agama, hari pembalasan, hari dibangkitkan, maka bila mana diperhimpunkan pada satu tempat, nak melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan di hadapan padang yang sangat besar, sejauh mata memandang, ditimbang amalan di mizan, maka ada datang satu golongan yang paling hebat, namanya adalah mujahidin yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada si fulan bin si fulan ni, wahai si fulan bin si fulan, apa yang kamu lakukan di atas dunia? Maka dia jawab. Dia jawab dengan lantang, dengan bangganya, dengan spontannya dia jawab. Dia kata, aku atas dunia ya Allah, saya ni atas dunia ya Allah, saya ni berjihad, saya pergi berperang, saya pergi lawan musuh, saya hebat dan saya syahid di medan perang. Saya syahid di medan perang. Lalu bila mana syahid di medan perang, Allah cakap kepada dia, kamu ni syahid, tetapi kamu pembohong. Apa siapa syahid lepas tu pembohong pula? Apa siapa disebut syahid lepas tu pembohong? Sekejap. Oh, dia terkeluar pula. Kita masuk balik kan. Pasal apa pula disebut syahid tetapi pembohong? Rupa-rupanya Allah kata, apa yang ada dalam hati kamu? Apa ada dalam hati saya? Kamu berperang bukan kerana lillahi ta'ala, tetapi kamu berperang, kamu nak tunjuk kamu berani. Kamu berperang sebab kamu nak tunjuk kamu hebat. Kamu berperang, kamu nak manusia puji kamu. Oh, dia ni hebat, lawan pedang pandai, dia ni bagus, dia ni terror, dia ni syahid. Kamu nak benda itu. Tetapi dalam hati kamu tidak ada pun sekecil zarah lillahi ta'ala niat. Apa yang kamu buat itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa macam? Bila mana Allah tahu apa ada di dalam hati, nampak baik, mendapat pujian daripada manusia, manusia sangat suka pada kamu di atas dunia, tetapi apa yang kamu buat, akhirnya Allah tahu ada apa di dalam hati. Macam kita pada hari ni lah. Macam kita pada hari ni. Kita nak buat sesuatu benda, menampakkan pada manusia yang kita ni baik. Oh, ada apa-apa isu berlaku. Ulah. Orang pun kata, oh dia ni bagus lah bagi teguran. Dia ni bagus lah bagi nasihat. Dia ni bagus lah setiap benda yang terjadi. Dia nak memperbetulkan keadaan. Yes! Kamu bagus, kamu baik. Tetapi kalaulah kamu buat itu mengharapkan follower kamu, maka habis. Kalaulah kamu buat memuji ataupun menegur sesuatu benda itu kerana kamu nakkan kebanggaan daripada manusia, maka tidak akan ada apa-apa. Sebab tu hati-hati. Setiap apa yang dibuat, tambahan pula pada hari ini sibuk di dalam nak membongkar aib orang, sibuk di dalam nak menayangkan aib orang. Ada sesuatu isu yang berlaku, hang sibuk nak jadi orang pertama yang nak mempertontonkan segala aib orang yang ada. Kamu kena hati-hati. Kalau kamu ini jadi orang yang nak menegur, nak menegakkan keadaan, tengok balik cara kamu.
Kalau cara kamu itu tak nampak seperti mana nak menegakkan kebenaran, tak nampak seperti mana nak menegur, sebaliknya lebih kepada membuka aib daripada menegur, maka hati-hati. Persoalannya, bagaimana kamu nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah tanya kepada kamu, wahai si fulan bin si fulan, kamu ini di atas dunia orang nampak kamu seperti mana nak menegakkan kebenaran, tetapi dalam masa yang sama, apa pasal hampir buka aib orang tu? Mana boleh ada dua benda yang baik dengan jahat dalam satu masa. Nak buka nak tegakkan kebenaran, benda baik, tetapi kamu buat dengan cara yang tak betul, membuka aib, ini tak boleh jadi. Adakah kamu nak jadi macam Robin Hood, nak tolong orang tetapi mencuri? Bro, niat tak menghalalkan cara. Tolong hati-hati. Oh, telantang pula bercakap, tapi kita kena tegur kawan-kawan. Baik, okey Baik, itu yang pertama. Tutup takat tu. Yang kedua, ketika mana setelah selesai orang tadi yang tadi tu, yang mati syahid tu, selesai, dah selamat di dalam neraka, maka datang pula yang kedua. Yang kedua ini adalah orang yang alim dan juga seorang qari. Allah tanya pada dia, wahai si fulan bin si fulan, apa kamu buat di atas dunia? Maka dia jawab, saya ini seorang qari, membaca Quran, mengamalkannya, juga mengajar. Tetapi saya ini buat sehabis baik, pujian manusia datang menghujani, dan manusia suka kepada saya. Wah, seronok sangat. Maka Allah bagi tahu kepada dia, hang penipu, hang pembohong, dalam hati kamu ada apa? Sudah. Dalam hati kamu ada apa? Maka Allah sebut kepada dia, kamu ini hati-hati. Apa itu hati-hati? Hati-hati, kamu ini orang alim, tetapi kamu nak pujian dari manusia. Kamu qari, baca sedap, kamu nak orang kata kamu hebat membaca Quran. Kamu ini baca sedap, hafal Quran, kamu nak orang puji kamu melambung. Itu yang kamu nakkan dalam hati. Tak ada. Tetapi hati membenarkan, ya Tuhan, ya Allah, betul dia ni bukan lillahi ta'ala, tetapi dia ini buat sesuatu, semuanya dia nakkan pujian daripada manusia. Habis. Sebab tu kita pada hari ni, ya Allah, takut. Saya takut, tuan-tuan takut. Kita ni mengajar orang, membetulkan orang, mengajar orang. Tetapi kita takut. Kerana takut hati ni dia berbolak balik, dia berubah jadi orang yang macam apa? Dia berubah jadi orang yang bila mana membacakan ayat suci Quran, bila mana nak buat sesuatu kebaikan, dia harapkan pujian daripada manusia. Na'udzubillah. Yang ni sangat-sangat kita takut. Takut, tuan-tuan. Sebab tu nak buat benda baik ni memang mudah. Tetapi nak jaga hati, kekal fokus kerana Allah, yang tu payah. Hang bila buat baik tak ada orang puji, betul lah ikhlas. Tapi bila mana dah ada orang puji, bagi ebuhan nak datang ikhlas tak mana? Jenuh nak ikhlas macam tu. Orang puji pula, ya Allah, bagusnya si Amirul. Tiap-tiap masa pakai kopiah, bagusnya dia. Nampak. Oh, ya Allah, bagusnya Zahri. Mayang tak tinggal. Tambah pula mayang sunat. Tambah pula bangun malam. Aduh, bagusnya dia tiap-tiap malam Kia Spectra. Bukan Kia Spectra, Kia Mulai. Bangun-bangun tiap-tiap malam Kia Mulai. Subhanallah, bagus. Orang puji, berubah hati hang. Bila orang puji, maka jadi lain lah. Bila orang puji bagi imbuhan, hang dah tak buat seperti mana yang hang nak dulu. Maka hati-hati. Di sini kena perhatikan balik kenapa Nabi SAW tegur kepada kita, manusia yang mana alim lagi qari, baca Quran sedap, pandai ilmu agama, tetapi awal masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa pasal? Apa sebab? Kenapa jadi macam itu? Kerana hati. Kerana hati. Dan yang ketiga. Siapa yang ketiga? Orang dermawan. Dermawan. Banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak memberi, banyak membantu, banyak menolong, banyak buat benda baik. Pantang orang minta dia bagi, pantang ada orang memerlukan dia dulu menghulurkan, pantang ada orang susah dia dulu membantu. Tetapi
Di dalam hadis ini disebutkan awal-awal masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu bang, kita ni tak payah jadi orang syahid lah, kita tak payah jadi orang alim lah, kita tak payah jadi orang yang dermawan lah macam tu. Sebab apa? Nanti masuk neraka juga. Jangan salah faham macam tu. Jangan silap faham. Sebab tu orang kata kena dengar baik-baik. Yang jadi masalah ni, saya sebut tadi, 3 yang kita sebut, dia orang baik. Amalan dia tinggi darjat, next level punya amalan. Tetapi kerana apa? Hang tak jaga hati, hang biarkan hati hang diusik oleh iblis. Maka bila mana hati diusik oleh iblis, maka akan jadi macam itulah. Sia-sia buat benda baik yang sangat besar di atas dunia, tetapi akhirnya terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Come on brother, bila mana kita buat sesuatu pastinya kita nak ganjaran yang sehabis baik. Takkan bila mana kita berhempah pulas buat sesuatu kebaikan di atas dunia, akhirnya nak masuk neraka. Boleh sebut pula, mana-mana pun tak apa. Semuanya tu makhluk Allah juga. Syurga ke neraka ke Allah yang tentukan mana-mana baik. Ikut mana pun mana-mana boleh masuk. Oi, mana ada orang yang siuman cakap macam tu? Orang hak gila duduk tepi jalan pun kalau tanya pada dia masuk syurga ke neraka. Syurga bang, takkan masuk neraka panas bang. Dia hak gila separuh hakai pun dia boleh masuk syurga. Ada pula kita boleh jawab, mana-mana pun boleh asal masuk sudah, janji tempat ada sudah. Dia kata, habis lagu ni. Sebab tu kata-kata tadi. Yang ketiga ini, dermawan. Dermawan, hartawan, banyak membantu. Tetapi bila mana Allah jentik hati, bagi tahu kepada dia, atas dunia kamu buat apa? Saya banyak sedekah, saya banyak wakaf, saya banyak membantu. Tetapi Allah kata hati hang tu, hang atas dunia, hang sedekah banyak, hang nak orang panggil hang ni dermawan. Hang banyak berinfak, hang nak orang panggil hang ni rajin sedekah. Hang nak orang puji hang nak orang sanjung hang nak orang bagi kebanggaan pada hang. Itu masalah hang. Patut hang kena perhatikan betul-betul. Hang buat betul-betul. Bagi itu seperti mana yang disebutkan di dalam peribahasa ataupun bidalan. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Punya sorok. Memang betul ada difahamkan kepada kita. Nak bagi boleh paparkan sebagai satu motivasi kepada orang lain. Tapi masalah dia, bila mana kita paparkan, kita takut hati kita ni tak boleh dibentuk jadi satu hati yang ikhlas kepada Allah. Maka boleh sorok benda tadi kerana sorok itu lebih menyelamatkan. Sebab tu, dalam Quran disebut pada kita. Di dalam surah Ar-Ra'du, ayat 22. Kalau saya salah, tolong betul. Dalam tu ada disebut, siapa yang boleh menginfakkan hartanya secara terang-terang mahupun sembunyi. Secara terang-terang mahupun sembunyi. Ayat dalam Quran dengan ayat kita karang sendiri dalam karangan bahasa Melayu lain. Kalau dalam karangan bahasa Melayu, yang penting disebut awal. Yang disebut kemudian tak berapa penting daripada yang penting. Tetapi dalam Quran, yang mana disebut hujung, yang itu paling penting. Yang mana disebut hujung, yang itu paling penting. Itu adalah gaya Quran. Disebut secara terang-terang mahupun sembunyi. Kenapa disebut terang-terang dulu baru sembunyi? Kerana sembunyi itu lebih baik sebenarnya. Kerana menyelamatkan hati, menyelamatkan diri daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Iyalah, bila kita tunjuk di media sosial, kita bagi apa-apa, kita tunjuk. Lalu orang komen, baiknya awak, baiknya, ya Allah, baiknya, oh baiknya murah rezeki, baiknya. Maka kita akan rasa apa? Uish, baik aku ni. Setan pun kata, bang, abang baik lah. Dekat Malaysia abang paling baik. Orang lain tak ada baik macam abang. Abang paling baik. Kita pun betul kot Cik Tan. Oh, terima kasih ingatkan saya. Saya memang baik Cik Tan. Uish. Tiba-tiba kita post kali kedua, orang tak komen. Orang tak ada kata apa. Tak ada pun kata baik apa semua. Kita rasa apa? Apa gambar pertama orang puji. Gambar ni tak ada orang puji pun. Aduh, mereka ni tak appreciate langsung. Appreciate menatang apa? Appreciate apa dia? Hang jangan kisah orang puji ke, tak puji ke, orang kata apa ke. Relax, tenang. Janji Allah tahu apa kita buat. Janji Allah reda dengan apa kita buat. Janji Allah suka dengan apa kita buat. Jangan hang nak harap manusia puji. Jangan hang nak harap manusia bagi balasan kepada hang. Jangan. Sebab tu kata jangan. Sebab takut. Jadi macam inilah.
Akhirnya 3 yang paling baik, 3 yang sangat-sangat besar amalannya ini dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mati syahid tidak ikhlas, yang dermawan tidak ikhlas, yang alim lagi qari pun tidak ikhlas. Akhirnya mendapat satu balasan yang sangat-sangat dahsyat, buat jenuh berhempah pulas buat baik di atas dunia, akhirnya menjunam ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian hadis ini Nabi tekankan kepada kita, jaga niat. Jaga niat. Topik malam ni bukan menjurus kepada ikhlas, tetapi dia menjurus kepada apa yang hang buat ini, pastikan hang buat betul-betul supaya jalannya betul, caranya betul, hasilnya juga betul. Bukan setakat buat benda baik tetapi dalam keadaan masa yang sama hati tidak baik dan dapat balasan yang tidak baik. Kita nakkan semua yang baik-baik saja. Jadi sebagai penutup ataupun kesimpulan pada malam ini, cuba kita fahamkan betul-betul. Cuba kita fahamkan betul-betul. Yang pertama, ingat, nak buat benda baik, buat sungguh-sungguh. Nak buat benda baik, buat betul-betul. Tolong take note point saya 3 ujung ni. 1, nak buat benda baik, buat betul-betul, buat sehabis baik. Yang kedua, bila dah buat benda baik, lepaskan dan jangan diingat lagi. Sebab bila diingat akan timbul penyakit hati. Yang ketiga, setiap kali kita buat sesuatu kebaikan kepada orang, lupakanlah kebaikan tersebut dan ingat kebaikan orang pada kita. Oleh itu ulama berpesan kepada kita, kalau kamu nak menyelamatkan hati, cukup dengan 4 perkara. Yang pertama, ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang. Yang ketiga, yang kedua tadi. Yang ketiga, ingat kejahatan kita pada orang. Dan yang keempat, lupakan kejahatan orang kepada kita. Maka kamu akan selamat hati kamu daripada benda-benda yang tidak sepatutnya. Dan pesanan yang keempat, ketika mana kita dah lakukan kebaikan, jangan mengharapkan pujian daripada manusia. Sebab pujian manusia membunuh, tetapi pujian dari Allah Subhanahu wa taala itu yang membangkitkan dan mengkayakan kita. Dan yang kelima, pesan yang terakhir untuk penonton-penonton semua, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pastikan kita ini tetap ingat kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hang buatlah bangunan tinggi macam mana sekalipun, kamu takkan boleh lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu buatlah bukit sebesar mana pun, kamu takkan boleh besar lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu buatlah laut seluas mana pun, kamu takkan boleh menandingi luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa-apa pun kita adalah insan menumpang atas dunia, aku dengan caraku yang sederhana, kita sama sahaja, bezanya cuma amalan kita. Nak sebut yang depan tu je, kita adalah seorang hamba menumpak atas dunia, tapi sambung sikit sampai habis lah. Kalau berhenti awal-awal, tak syok lah pula kan. Baik, cukup takat tu perbincangan kita pada malam ini, menyebut tentang hadis daripada baginda Nabi SAW, orang syahid, alim, qari dan dermawan yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kait dengan topik perbincangan kita, orang baik masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi esok pada waktu 2:30 petang insya-Allah. Di mana? Mantap Syekh dan juga Facebook Kardok dan juga Akademi Al-Islah. Apa-apa pun buat yang terbaik, dapatkan yang baik, hasil yang baik belaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun, alamak, mantap Syekh. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertubuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. Anak ini
InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.